Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. وَمَا يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Qala Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan muslim muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah pada pagi ini 28 Muharram 1442 Hijrah bersamaan 16 September 2020 ya, sekali lagi kita bertemu dalam majlis ilmu ini. Kita banyakkan syukur kehadirat Allah SWT ya, kita bertemu sekali lagi dalam majlis ilmu ini yang disifatkan Nabi SAW sebagai Rabatun Riyadul Jannah, taman dari taman-taman syurga Allah SWT yang dikurniakan kepada kita semua yang berada dalam kuliah maya ini ya, rahmah dan barakah yang turun dibawa turun oleh para malaikat atas perintah Allah SWT ya, dikurniakan kepada kita sakinah, ketenangan dan penjagaan pahala sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslim bismillahirrahmanirrahim, kita teruskan pengajian kitab tafsir kita, At-Tafsirul Munir juzuk 30 ya, dan kita meneruskan kupasan tafsir surah Al-Zalzalah ya. Setelah pada kuliah yang lalu kita memulakan mukadimah pengenalan hukum ahkam tajwid serta terjemahan harfiah, maka kita pergi pada kuliah kali ini dengan memulakan kupasan tafsir ya, surah Al-Zalzalah ini di bawah tajuknya Tanda-tanda Kiamat serta Ganjaran Kebaikan dan Kejahatan, muka surat 356. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha
bi anna rabbaka awha laha yawma idhin yasdurun nasu ashtatan liyaraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Sadaqallahu azim. Mafhumnya yang pertama, idza zulatil ardu zilzalaha, apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang amat dahsyat, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi menghamburkan segala muatannya, wa qala al insanu ma laha. Ayat yang 3 dan yang ketiga itu manusia tertanya, gerangan apakah yang menimpa bumi? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menampilkan citra beritanya, bi anna rabbaka awha laha. Ayat kelima, Tuhanmu yang telah mentakdirkan yang mana petaka ini baginya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyaraw a'malahum, pada hari berkenaan manusia bangun keluar berbondong-bondong dari kubur mereka untuk diperlihatkan balasan amal masing-masing. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ayat 7, siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar zarah, ia akan melihat ini balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang akhir sekali ayat 8, barang siapa yang mengerjakan kejahatan ini walau sebesar zarah, mesti ia akan dapat melihat, ini balasannya. Itu dia. Baik. Sebab turun ayat ke-7 dan ke-8. Ya, jadi ayat 7 ke-8 turun ni ada sebab turun dia, atau ada asbabun nuzulnya. Firman Allah SWT mafhumnya, barang siapa yang mengerjakan, surah ayat ke-7 surah Az-Zalzalah. Ibnu Abi Hatim menerbitkan satu periwayatan dari Sa'id bin Ibn Jubair. Katanya, apabila turun ayat mafhum, maksudnya mereka mau makan orang-orang miskin dengan rendah hati. Wa itu auzubillahi wa itu imuna ala wa yut'imuna at-ta'ama ala miskini wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi miskina wa yatima wa athira. Surah Azim. Mafhumnya mereka menjamu makannya orang-orang miskin dengan rela hati. Surah Ihsan ayat 8. Orang-orang Islam mengandaikan bahawa mereka tidak akan diberi ganjaran terhadap pemberian mereka yang sedikit. Segolongan yang lain pula menyangka bahawa mereka tidak akan dicela terhadap dosa kecil seperti berdusta, melihat perkara haram, ghibah dan seumpamanya. Mereka berpendapat Allah hanya menyediakan neraka untuk dosa-dosa besar. Lalu Allah SWT turunkan ayat ini. Itu dia ayat 7 dan 8 tu. Ya. Mafhumnya, barang siapa mengerjakan kebaikan yang walau sebesar zarah, ia akan melihat ini balasannya. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan yang walau sebesar zarah, niscaya dia akan melihat ini balasannya. Ayat 7 dan 8 surah Al-Zalzalah ini, Rasulullah SAW menamakan ayat ini faman ya'mal mithqala dzarrah sebagai al-jami'ah al-fazzah. Ini rumusan sebelengkap. Apabila baginda ditanya tentang zakat keledai, baginda bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma anzalallahu fiha syai'an illa hadhil ayatul fazzah al-jami'ah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah Ta'ala tidak menurunkan mana-mana ayat mengenainya melainkan ayat Al-Jami' Al-Fazah ini. Dibaca ayat tu, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Muqatil berkata, ini seorang ulama tafsir dari kalangan tabi'in, ayat ini turun disebabkan oleh perbezaan pendapat antara dua lelaki. Ayat ini turun disebabkan oleh perbezaan tanggapan antara dua lelaki. Bila turun ayat wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, salah seorang dari mereka didatangi oleh seorang peminta sedekah. Peminta sedekah tersebut meminta dia menyemberikan kepadanya sebiji tamar, secobek roti, secebis roti barangkali, dan sebiji kacang. Lelaki tersebut berkata, permintaan ini amat sedikit, kita diberi ganjaran berdasarkan ini pemberian besar yang kita berikan. Seorang lagi pula memandang remeh terhadap dosa kecil. Dia berkata, aku tidak dikenakan apa-apa lantaran perbuatanku ini. Lalu Allah memberi galakan supaya melakukan kebaikan walaupun sedikit, kerana ia lambat laun akan menjadi banyak, dan memberi peringatan terhadap dosa kecil, kerana lambat laun ia akan menjadi besar. Justru itu Nabi SAW telah bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Sayyidina Adi bin Abi Hatim radhiyallahu anhu, ittaqun nara wala bisyiqqi tamrah faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Atau kama qala Rasulullah SAW. Mafhumnya,
Jauhilah dari api neraka walaupun dengan menyedekahkan sebiji bis tamar. Siapa yang tidak memiliki apa-apa, maka ia bersedekah dengan mengucapkan kata-kata yang baik. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Takutlah kamu pada neraka walaupun dengan sedekah sebiji tamar. Walau sedekah sedikit pun Allah Ta'ala kira amalan itu boleh menyelamatkan seorang itu dari api neraka Allah SWT. Dan kalau tak mampu, gunakan sedekah, gantikan dengan sedekah, yakni kata-kata yang baik. Itu dia. Wallahu a'lam. Maka kita teruskan dengan tafsir dan ulasan. Firman Allah SWT mafhumnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, surah Azim, apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang amat dahsyat. Ayat pertama surah Az-Zalzalah. Bila bumi bergerak dengan gerakan yang kuat dari bahagian bawahnya, ia diikuti dengan gegaran yang sangat dahsyat sehingga runtuh berkecai segala bangunan yang ada di permukaannya. Ini selaras dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Hajj. Kita lihat surah Al-Hajj. Allah Ta'ala menyebut perkara yang sama dalam surah Al-Hajj. Kita cari di mana surah Al-Hajj ini. Ada surah Al-Hajj ayat yang pertama. Apa dia tuan-tuan? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Surah Azim. Mafhumnya, wahai umat manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya gegaran yang malapetaka hari kiamat itu suatu perkara yang besar dahsyat. Ayat pertama surah Al-Hajj. Syai'un azim, benda yang sangat besar, sangat dahsyat. Allah SWT berfirman mafhumnya. Ni tuan-tuan, dalam surah Al-Waqi'ah pula Allah Ta'ala menerangkan tentang hari kiamat ini, keadaannya bagaimana berlaku. Kita lihat dalam surah Al-Waqi'ah. Selepas surah Rahman, kita jumpa surah Al-Waqi'ah. Ayat 4. Apa dia tuan-tuan? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Idza rujjatil ardu rajja. Surah Azim. Yang ia berlaku selepas bumi bergegar dengan gegaran yang amat dahsyat. Firman Allah SWT mafhumnya, dan bumi menghamburkan segala muatannya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Maksudnya bumi menghamburkan keluar mayat-mayat dan benih tertanam dalam pohonnya. Sebagaimana firman Allah SWT mafhumnya dalam surah Al-Insyiqaq. Saya dulu mula-mula ambil kitab ni, surah inilah yang pertama disyarahkan. Apa dia tuan-tuan? Ayat 3 dan 4. A'udzubillahi wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Surah Azim. Mafhumnya, dalam bumi dikatakan serta ia meluahkan muatannya dan menjadi kosong. Itu ayat 3 4 surah Al-Insyiqaq. Baik. Imam Muslim dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Sayyidina Abu Hurairah, katanya Rasulullah SAW telah bersabda, taqi'ul ardi afladha kabadiha amsal astawani minaz zahabi wal fiddah. Bumi akan memuntahkan seluruh khazanah yang mahal seperti bongkahan emas dan perak. Fayaji'u tatil fayaji'ul qatil fayaqulu fi hadha qataltu. Tampillah orang yang membunuh dan dia berkata, aku membunuh disebabkan barang ini. Wa yaji'ul qati', tampil pula orang yang memutuskan suatu rahim. Fayaqul, dan dia berkata, fi hadha qata'tu rahmi, aku memutuskan suatu rahim kerana barang ini. Wa yaji'u sariq, dan datang orang yang mencuri. Fayaqul, maka dia berkata, fi hadha quti'tu yadi. Maka dia berkata, tanganku dipotongkan ni, mencuri barang ini. Thumma yad'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a. Akhirnya semua mereka meninggalkan bongkahan tersebut tanpa mengambilnya sedikit pun. Kenapa? Kerana keadaan hari kiamat ketika itu, benda-benda semahal emas dan perak ni tak ada guna dah. Nak guna untuk apa? Dunia nak habis dah. Begitulah keadaan yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ini.
Mayat-mayat diluahkan dari perut bumi pada tiupan sangkakala kali kedua. Ya, kali pertama, sangkakala kali pertama sebagai memulakan proses berlakunya kiamat. Sangkakala kedua menunjukkan bermulanya proses bermulanya alam akhirat, di mana manusia dikeluarkan dari perut bumi semuanya. Firman Allah SWT mafhumnya, wa qala al-insanu ma laha. Dan yang ketika itu manusia bertanya-tanya, gerangan apakah yang menimpa bumi? Ayat 3 surah Az-Zalzalah. Lantaran kegerunan mereka melihat malapetaka yang menimpa bumi, maka setiap orang akan bertanya-tanya, apakah yang berlaku pada bumi? Mengapa ia bergegar dan menghamburkan segala isinya? Siapa manusia yang berkata ni? Kita dah huraikan dalam kuliah yang lepas, iaitu orang-orang kafir. Mereka sengaja dibiarkan hidup untuk melihat bagaimana dahsyatnya hari kiamat yang mereka dustakan. Adapun orang beriman, tidak ditunjukkan oleh Allah SWT dahsyatnya hari kiamat itu, kerana mereka dah beriman dengan hari kiamat ni. Tak perlu Allah Ta'ala tunjuklah. Mereka akan dimatikan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Firman Allah SWT mafhunya, ya yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Surah Azim. Pada hari itu bumi menampilkan cerita beritanya. Ayat 4. Dalam saat kekecohan tersebut dan ketika berlakunya malapetaka gempa ini, bumi ini seolah-olah menyatakan secara realistik akan sebab malapetaka tersebut. Ia memberitahu tentang kejahatan yang telah dilakukan di atas permukaannya. Allah SWT menjadikan bumi boleh bertutur menjadi saksi ke atas para hamba-Nya. Ibn Abbas berkata, Allah Ta'ala berfirman kepada bumi, katakan, lalu bumi pun boleh bertutur. Begitulah keadaannya. Macam mana rupanya kita takkan tahu. Kita tidak akan tahu. Kita orang beriman tidak akan tahu, tidak akan nampak. Yang nampak semua ni adalah orang-orang kafir yang melihat bumi itu boleh berkata-kata. Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasa'i, ini lafaz hadis ni adalah yang menurut periwayatan Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah, katanya, pada suatu hari Rasulullah SAW membaca ayat yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Kemudian baginda bersabda, adakah kamu tahu apakah citra berita bumi? Mereka berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Sabda baginda, cerita beritanya ialah kesaksiannya ke atas setiap orang lelaki dan perempuan terhadap segala perbuatan yang dilakukan di atas permukaannya. Ia berkata, si fulan telah melakukan sekian-sekian pada hari sekian-sekian. Itulah maksud akhbarnya. Itulah yang dimaksud akhbarnya. Gitulah. Wallahu alam. Itulah cerita berita yang dikatakan dalam ayat yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Bumi menceritakan cerita beritanya. Itu maksud dia. Imam At-Tabari berkata, pernyataan ini adalah simbolik. Maksud sebenarnya bumi bertutur berdasarkan lisanul hal, yakni realiti, bukannya dengan pertuturan lidah. Wallahu a'lam. Ini pendapat Imam At-Tabrani, Imam At-Tabari, Imam At-Tabari, seorang ulama tafsir, yang juga pakar sejarah Nabi SAW. Beliau ni mengarang kitab tafsir At-Tabari dan juga kitab Tarikh At-Tabari. Beza kan dengan At-Tabrani. At-Tabrani itu imam hadis. At-Tabari lain, ulama tafsir, imam tafsir, imam ilmu tafsir dan ilmu sejarah. Wallahu a'lam. Bila Allah SWT menjelaskan tentang punca atau sebab berlakunya peristiwa ini, firman Allah SWT mafhumnya, bi anna rabbaka auhalaha. Surah Azim, bahawa Tuhanmu telah mentakdirkan malapetaka yang ini malapetaka ini baginya. Ayat 5. Bumi menjelaskan bahawa malapetaka gempa adalah menurut arahan wahyu Allah, dan Allah mengizinkannya bertutur dan menjadi saksi. Firmannya auhalaha bermaksud Allah Ta'ala mengizinkan ketentuan berkenaan dan memerintahkan perkara itu terjadi. Allah SWT mewahyukan kepadanya, bermaksud Allah Ta'ala memberikan aspirasi kepadanya. Yang mana Allah Ta'ala mengizinkan bumi menyatakan kepada manusia yang kafir-kafir ni, kenapa jadi terjadinya keadaan seperti itu sekarang, pada waktu itu. Apa sebab jadi macam tu? Bumi ni seolah nak beritahu, aku ni dah tak lama dah.
ya, segala perbuatan kamu yang kamu buat di atas di atas diriku ini nanti akan dipersaksikan daripada kamu di hadapan Allah SWT. Macam itulah lebih kurang bunyinya. Wallahu a'lam. Firman Allah SWT mafhumnya, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Surah Al-Azim. Mafhum pada hari berkenaan manusia bangun keluar berbondong-bondong dari kubur mereka. Surah Az-Zalzal ayat 6. Yakni pada hari yang berkecoh itu hari kemusnahan dan kehancuran, manusia keluar dari kubur mereka menuju ke tempat pengadilan Tuhan. Dalam pelbagai keadaan, segolongan dari mereka berasa aman dan tenteram, sebahagian dari lain merasa gusar dan takut. Sebagian mereka kelihatan seperti ahli syurga dan sebagian lain kelihatan sebagai ahli neraka. Ini semua ditunjukkan oleh Allah Taala nanti. Mereka keluar untuk diperlihatkan oleh Allah SWT kepada mereka amalan masing-masing yang dipaparkan di hadapan mereka. Inilah pendapat sebahagian ahli tafsir seperti Asy-Syaukani. Perkataan auhalaha menurut pandangan ini bermaksud bangunnya mereka untuk hari kebangkitan semula selepas sekian lama tertera dalam perut bumi. Perkataan as-sadru maksudnya yasduru, maksudnya ialah berbondong dan atau berkelompok-kelompok mukmin dan kafir dan pelaku maksiat semua berjalan menuju ke tempat suasasat di mana mereka dapat melihat secara amalan mereka dipaparkan. Mereka itu berkumpulan mereka. Tidak seorang-seorang berkumpulan ramai. Kalau orang mukmin ini satu kumpulan, orang kafir satu kumpulan, ahli maksiat satu kumpulan. Begitulah agaknya keadaannya nanti. Ulama-ulama lain seperti Ibnu Katsir berkata mereka pulang dari tempat pengadilan Tuhan berkelompok-kelompok, iaitu dalam pelbagai jenis kategori. Ada yang masuk ke dalam kategori celaka dan ada yang dalam kategori beruntung atau bahagia. Ada yang diperintahkan masuk ke syurga dan ada pula yang diperintahkan masuk ke neraka untuk menerima pembalasan yang setimpal terhadap apa yang mereka lakukan sama ada baik atau jahat. Itu dia tuan ni. Ibnu Katsir berkata begitu keadaannya, menerangkan ayat yang ke-6, ya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyarau a'malahum, ya, surah Al-Azim. Itu dia, ya, keadaannya itu diterangkan oleh ulama-ulama tafsir, termasuklah Ibnu Katsir tadi. Sama ada baik atau jahat, semuanya akan berbondong-bondong, berkumpul-kumpulan, beramai-ramai menemui Allah SWT untuk diadili segala perbuatan mereka. Dan kata ulama-ulama hadis, berdasarkan hadis Nabi tentang hari peristiwa hari kiamat ini, keadaan di pada masyarakat ini, masanya itu sangat lama, tak tahu berapa ratus tahun keadaan itu akan berterusan. Manusia akan berkumpul di padang mahsyar. Wallahu alam, kita tak tahu apa keadaan sebenarnya, kerana benda ini belum berlaku, hanya gambaran sahaja. Wallahu alam. Firman Allah SWT mafhumnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan ini walau sebesar zarah, niscaya dia akan melihat ini balasannya. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan ini walau sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ayat 78 surah Az-Zalzal. Sesiapa yang melakukan sesuatu perbuatan di atas dunia ini walaupun nilainya seberat seekor semut yang kecil atau debu yang hanya boleh dilihat di bawah sinaran matahari, apa saja amalan sekalipun kecil seseorang itu akan mendapatinya tercatat di dalam buku suratan amalannya pada hari kiamat nanti. Dia akan menerima balasannya dan dia akan merasa gembira dengannya, atau dia akan melihatnya terpapar di hadapan matanya. Itu dia. Jadi nanti di padang mahsyar semua amal kebaikan kita akan dikira oleh Allah SWT. Tak terlepas satu pun. Walaupun sedekah 5 sen, walaupun sedekah senyum pun, kau taklah kira sebagai kebaikan. Kau taklah kira akan beri pahala. Dikumpul jadi banyak. Betul tentunya usaha hati tuan. Buatlah amalan sekadar yang kita mampu, walaupun sedikit, walaupun taklah banyak-banyak, tapi tetap kau taklah kira sebagai amal soleh. Jangan tuan risau, akan kita kira sebagai amal soleh. Kemudian begitulah juga keadaan kedudukannya bagi orang yang melakukan kegiatan di atas dunia ini. Sekalipun kegiatan itu remeh dan kecil, ia pasti akan dapati perbuatan itu tersurat pada hari kiamat. Ini pasti akan menambah kesedihannya. Pengertian zarah sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini ialah
debu yang hanya dapat yang hanya boleh dilihat di bawah sinaran cahaya matahari, atau seekor semut yang kecil. Tu dia. Dia orang yang jahat tu, orang yang melakukan maksiat ke kejahatan ni, walaupun sedikit kejahatan ni akan tetap dikira sebagai dosa oleh Allah SWT. Allah Ta'ala akan beri ganjaran yang setimpal dengannya. Itu dia tuan-tuan. Walaupun sedikit dosa hati je pun tak nampak. Manusia tak nampak dosa hati. Dengki, hasad, dengki, cemburu, iri hati. Kan? Ini semua akan dikira oleh Allah Ta'ala. Ada dosanya. Jangan kita kata dosa hati tu tak ada nilai. Si Allah Ta'ala ada. Kan? Allah Ta'ala nilai. Jadi jaga-jaga. Dan zarah, walaupun sebesar zarah ni kecil sangat, benda tak nampak. Ataupun disebut dalam kitab ini seekor semut yang kecil. Kecil mana semut yang kecil, tak nampak. Nampak luih. Yang tu pun kira. Allah Ta'ala kira semuanya. Ayat lain yang mirip dengan ayat ini ialah firman Allah SWT dalam surah Al-Anbiya ayat 47. Mari kita baca ayat surah Al-Anbiya, ayat 47 surah Al-Anbiya ini. Mari kita sama-sama cari surah Al-Anbiya ayat 47. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Subhanallah azim. Apa dia tuan-tuan? Mafhumnya yang ni, dan ingatlah kami akan masam neraca timbangan yang adil untuk ini menimbang amal makhluk-makhluk pada hari kiamat. Maka tiada sesiapa pun akan teraniaya. Dan jika ini amalan itu sebesar biji sawi ini sekalipun, kami akan menampilkannya yang itu ditimbang dan dihitung, dan cukuplah kami sebagai penghitung. Ayat 47 surah Al-Anbiya. Itu dia tuan-tuan ayat ni. Firman Allah SWT mafhumnya. Ni dalam ayat lain pula, surah Al-Kahfi. Kita gostan sikit ke belakang surah Al-Kahfi, surah yang kita biasa baca pada pada siang Jumaat. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Surah Al-Azim. Mafhumnya? Dan ini apabila buku amalan buku catatan amal dibentangkan, maka kamu akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa takut terhadap apa itu surat di dalamnya. Mereka lantas akan berkata, aduhai celakanya kami, mengapa buku ini begini keadaannya? Ia tidak meninggalkan dosa kecil atau dosa yang besar, melainkan semuanya dikira, dan mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu sedia yang tertulis di dalamnya. Dan yang ingatlah Tuhanmu tidak menganiaya sesiapa. Ayat 49 surah Al-Kahfi. Itu jelas maksudnya situ. Dalam kitab As-Sahih Al-Bukhari terdapat sebuah hadis yang marfu' dari Adi yang berbunyi, ittaqun nara wala bisyiqqi tamrah wala bikalimatin thayyibah. Mafhumnya, hindarilah api neraka walaupun dengan secipis buah tamar atau dengan satu pertuturan yang baik. Hadis yang lain, hadis yang kita baca sebelum ni ada persamaannya, tapi lafaz yang berbeza. Ini lafaz lain. Dalam kitab Sahih yang sama terdapat hadis lain, iaitu la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu rendah terhadap kebaikan sekalipun yang kebaikan tersebut, walau anna tafrigha min dalwika fi ina'il mustasqi. Walaupun hanya dengan kamu menggunakan air dari baldi kamu ke dalam bekas orang yang meminta minuman, walau antul qiya akhaka, atau sekalipun hanya dengan kamu bertemu kawan kamu, wa wajhuka ilaihi munbasit, dalam keadaan tersenyum kepadanya. Atau kamu qala sallallahu alaihi wasallam. Lagi dalam sahih tersebut ada juga menyebutkan sebuah hadis lain. Jadi amal kecil ni semua di Allah Ta'ala kira, walaupun sedikit sangat. Apa dia tuan-tuan?
Sebuah hadis lain mafhumnya, wahai para wanita beriman, janganlah seorang jiran itu memandang rendah ni untuk memberikan pemberian kepada jirannya, sekalipun pemberiannya hanyalah sekadar kaki kambing. Ya, jadi kita sebagai jiran ni, apa yang jalan sebelah bagi itu, walaupun nampak tak seberapa, kita terima dengan baik, kerana itu adalah kemampuan dia, maka amalan dia itu yang baik itu dikira oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Tarikh serta An-Nasa'i dari Hawa binti As-Sakan, ruddu as-sa'il, ruddu as-sa'il walau bi dhalfin muhriqin. Mafhumnya, ya, berilah kepada orang yang meminta walaupun hanya tapak kaki kambing yang telah dibakar, ini dilayur, marinated. Orang minta tu, kalau orang minta tu, kita berilah, walaupun kita bagi sedikit pun berilah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah bahawa Rasulullah SAW bersabda, ya Aisyah, istatiri minan nar, wahai Aisyah, berlindunglah dari api neraka, walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan ini bersedekah sebiji tamar, fa innaha tasuddu minal ja'i masaddaha, kerana ia dapat mengenyangkan orang yang lapar. Orang yang lapar ni kalau minta, bagilah walaupun sedikit makanan tu kita bagi, kerana sedikit makanan itu boleh mengenyangkan dia yang lapar. Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim meriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya, pada suatu hari ketika Abu Bakar sedang makan bersama Nabi SAW, ayat ini pun turun. Mafhumnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat 78 surah Az-Zalzalah tu. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan ini walau sebesar zarah, niscaya akan dilihatnya dalam buku amal, catat amalannya. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan walau sebesar zarah, saya akan dilihatnya itu dalam buku catatan amalannya. Lalu Abu Bakar pun mengangkat tangannya dan berkata, wahai Rasulullah, yang adakah aku akan dibalas terhadap kejahatan yang aku lakukan hanya sebesar zarah? Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Bakar, tiap kali kamu lihat di dunia ini dari perkara yang kamu benci dan kejahatan, walau sebesar zarah, niscaya Allah akan sediakan untukmu kebaikan sebesar zarah pula, sehinggalah disempurnakan pembalasannya untukmu pada hari kiamat nanti. Maknanya, ya, walaupun kita tak lepas daripada dosa, kita, ya, boleh tutup balik kesalahan kita itu dengan kebaikan walaupun sedikit nilainya. Dan begitulah keadaannya sampai hari kiamat nanti, kata Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, katanya, apabila turun ayat, ya, idza zalatil ardu zilzalaha, bila bumi digegarkan dengan gegaran yang dahsyat, atau zilzalah, maka pada ketika itu Sayyidina Abu Bakar sedang duduk, lantas beliau pun tersedu menangis. Dan Rasulullah SAW bersabda kepadanya, apakah menyebabkan kamu menangis, wahai Abu Bakar? Katanya, surah inilah yang menyebabkan aku menangis. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, jikalaulah tidak, kerana kamu semua boleh bersalah dan berdosa, lalu Allah menghimpunkan dosa kamu, niscaya Allah akan mencipta satu umat yang melakukan kesalahan dan dosa, lalu diampunkannya mereka. Jadi Nabi memujuk Sayyidina Abu Bakar. Ini cara dia, cara Nabi SAW memujuk Sayyidina Abu Bakar. Ini cara dia, ya, supaya Sayyidina Abu Bakar tidak terlalu terkesan dengan ayat-ayat dalam surah Al-Zalzalah ini. Ya, memang dosa itu tak akan lepas daripada kita, tapi kepulang-pulang mengejar pahala yang boleh menutup dosa itu sangat banyak di hadapan kita. Tinggal kita nak ambil, tak nak ambil je. Gitu. Dan ini kebaikan-kebaikan orang kafir. Allah Abbas radhiyallahu anhu berkata, setiap orang yang mukmin dan kafir yang melakukan amalan baik dan jahat, Allah akan memperlihatkan ini balasannya pada mereka. Orang-orang mukmin akan diampunkan kejahatan-kejahatannya dan diberi pahala terhadap kebaikan-kebaikannya, sementara orang kafir akan ditolak segala kebaikannya dan akan terseksa disebabkan kejahatan-kejahatannya. Itu dia, tuan. Pada waktu itu Allah, di mana orang kafir akan ditunjukkan amalan masing-masing. Orang mukmin ni segala kebaikannya akan diberi ganjaran, orang kafir segala kebaikannya akan ditolak kerana kekafiran dia. Walaupun kebaikan orang kafir ni jauh lebih mengatasi kebaikan orang-orang mukmin, tapi kebaikan mereka itu tak ada nilai sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun begitu, ya, kalau ada orang bukan Islam buat kebaikan, jangan kita condemn pula.
Yang boleh katakan kamu ni tu salah buat benda-benda baik ni, ya. Segala apa kebaikan kamu ni tak ada nilai di sisi Tuhan. Jangan sebut macam tu. Kerana pada kepercayaan mereka begitulah. Jadi kita menghormati kepercayaan mereka itu. Namun demikian, kita tahu bahawa selagi mereka tidak beriman pada Allah SWT, semua kebaikan mereka ini tiada nilai di sisinya. Berdasarkan apa kita baca ni. Berdasarkan ini, orang kafir akan dihukum menurut kekufurannya. Adapun kebaikan-kebaikannya, ia hanya memberi faedah kepadanya di dunia, seperti melakukan kejahatan atau kemudaratan darinya. Tapi pada hari akhirat, segala kebaikan itu tidak dapat memberi sebarang faedah kepadanya. Ia tidak dapat menyelamatkannya dari azab kekufuran yang menyebabkan dirinya kekal dalam neraka. Itu dia. Jadi orang kafir ni, dia kerana kekufurannya, mereka akan tetap dicampak dalam neraka Allah SWT, walaupun banyak melakukan kebaikan. Tapi kita sebagai di dalam masyarakat di dunia ini, kita orang Islam menerima dengan baik segala kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang bukan Islam. Cuma pegangan kita begitulah. Begitulah pegangan kita. Wallahu a'lam. Ia tidak dapat menyelamatkannya dari azab kufran yang menyebabkan dirinya kekal dalam neraka. Firman Allah SWT mafhumnya dalam surah Al-Furqan. Mari kita cari surah Al-Furqan pula. Kita pergi kepada surah Al-Furqan, ayat yang ke-23. Surah Al-Furqan ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Surah Al-Azim. Mafhumnya yang kami tampilkan ini dalam pembicaraan itu segala bentuk amal mereka, yakni yang mereka pandang baik, lalu kami lupuskannya laksana debu yang berterbangan. Orang kafir ni, orang sebaik mana kebaikan ni pun pada sisi Allah seperti debu yang berterbangan, tak ada apa nilai, tak ada kesan apa pun. Begitulah. Itu dia. Sedikit kupasan tafsir ayat-ayat dalam surah Al-Zalzalah ayat 1 hingga ayat 8 ni. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang, kita akan sambung dengan pedoman hidup dan hukum hakam, sebagai mengakhiri dan menyempurnakan tafsir surah Al-Zalzalah. InsyaAllah izin Allah SWT kita akan bertemu pada kuliah yang akan datang, InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sempat kongsikan pada hari ini ada manfaatnya untuk kita bersama, kita berikan panduan kehidupan kita bersama suami isteri anak kita, untuk kehidupan yang diberkati dan dirahmati Allah SWT di dunia ini sampailah ke kehidupan di akhirat abadi nanti. Dan kalau ada apa-apa yang saya sampaikan dalam kuliah ini yang mungkin terkasar bahasa, terlanjur bicara, tersinggung kata, saya mohon maaf pada Allah SWT dan Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bertemu kita di dalam kuliah yang akan datang membicarakan pedoman hidup dan hakam muka surat 363, insyaAllah izin Allah SWT. Nanti kita akan bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Aku qul lazat wa fa'zim li wa lakum. Dan kita akhiri kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih al-kafaratul asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidina maulana Muhammadin rasulillah. Allahumma arham jami'al hazin wa ma tafarraqa baini tafsir asma. Allahumma inna laka finuhu wa ilana wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badid syarrahum wa farid jamahum wa syatit kama tawazzazna wa sawmi kilabi. Ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma yamzul kitab wa yamjur rasa wa zabul ahzab ihzimu wa sallahi wa sallam hamaramin. Rabbana zidna uzwa fa ma'akum wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Man 'alaika tawakkalna wa ilaika al masir. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salama wa liman liqa'ana wa amana fa hadhihi mubarak min syarri mahram mubarak innaka sami'un 'alim. Tu'alna ni'malana ita tawhid wa fiha sunna tatuna fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal karim wa billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.